Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Saya Dio Martiam, kita mulakan dengan perkembangan bola sepak Liga Negara UEFA. Dua perlawanan tumpuan berlangsung awal pagi tadi. Belgium tunduk ke atas Perancis di laman sendiri, manakala Jerman cemerlang atasi Belanda di Munich. Saingan Liga A Kumpulan 2 menyaksikan Perancis selaku pasukan pelawat terlebih dahulu membuka jaringan menerusi penyerang Kolo Muani pada minit ke-35. Bagaimanapun kelebihan itu tidak bertahan lama selepas penggempur utama tuan rumah Lois Openda kembali menyamakan kedudukan pada masa kecederaan babak pertama. Masuk separuh masa kedua, Muani sekali lagi tampil cemerlang menyudahkan sepakan penalti untuk meletakkan Perancis 2-1 di depan. Tiada tambahan jaringan selepas itu menyaksikan skuad kendalian Didier Deschamps kembali cemerlang meraih 3 mata berharga di tempat lawan. Perancis kini berada di kedudukan kedua Liga selepas memungut 9 mata, meninggalkan Belgium yang hanya mengumpul 4 mata di tempat ketiga. Pada saingan Liga A Kumpulan 3, jaringan tunggal pemain sayap Jamie Luerling pada babak kedua sudah cukup untuk menghadiahkan kemenangan buat Jerman. Pasukan tuan rumah lebih banyak melancarkan asakan berbahaya menerusi 5 percubaan tepat berbanding 1 dihasilkan Belanda. Kemenangan tipis membolehkan skuad kendalian Julian Nagelsmann menguasai kedudukan teratas Liga dengan 10 mata. 5 mata di depan Belanda yang berada di tempat kedua. Aksi persahabatan Tier 1 skuad Harimau Malaya menentang New Zealand. Percubaan anak buah Paul Marti Vicente untuk cipta kejutan tidak berjaya apabila tumpang 0-4 pada pasukan ke-95 dunia itu di Stadium North Harbour semalam. Babak pertama jelas dikuasai pasukan All Whites, namun benteng pertahanan skuad negara berjaya menafikan beberapa percubaan tuan rumah untuk kekal 0-0 sehingga rehat. Bersambung babak kedua, Malaysia bermula agak baik apabila melakukan percubaan tepat pertama pada minit ke-50 menerusi tandukan Romel Morales. Namun, ia dinafikan penjaga gol lawan Alex Paulson. Sebaliknya, New Zealand berjaya memecah kebuntuan selang 2 minit kemudian menerusi jaringan Elijah Just. Matthew Gabbert kemudian meledak gol kedua pasukannya pada minit ke-60 sebelum Chris Wood meletakkan New Zealand selesa dengan gol ketiga pada minit ke-71. Pemain gantian Logan Rogerson melengkapkan kemenangan All Whites selepas rembatannya dari luar kotak penalti menerjah gawang negara untuk gol keempat pada hujung permainan. Kekalahan menyaksikan Harimau Malaya pulang tangan kosong selepas gagal meraih sebarang mata ranking FIFA pada jendela Oktober. Keputusan itu turut menyaksikan skuad kendalian Vicente berpotensi hilang 3.78 mata sekaligus memusnahkan hasrat mereka untuk memperbaiki kedudukan ke-132 ketika ini. Dalam pada itu, pengendali skuad kebangsaan Paul Marti Vicente memohon maaf susulan kekalahan besar tersebut. Namun pengendali berusia 41 tahun itu menyifatkan ia sebagai satu pengajaran berguna bagi anak buahnya. First, when I say sorry to the fans, especially to the fans, because everybody that supports us, that watch from Malaysia, and also many that come to support us, they want to see their team to win and perform. And I think today we couldn't deliver a good result for them. At the same time, I think we face a very, very strong team. I think to me, since I'm here, maybe one of the strong teams that we faced. So I think also for our players is a good learning experience. Baik, susulan peningkatan prestasi yang dipamer gandingan Zulkifli Nur Izzuddin Muhammad Rumsani, Jawatan Kuasa Program Road to Goal RTG sedia pertimbang untuk senaraikan beregu lelaki profesional itu dalam program berkenaan pada mesyuarat akan datang. Menteri Belia dan Sukan Ahan Ayuh berkata, ia dibuat selepas Zulkifli Izzuddin kini berada dalam kelompok 10 terbaik dunia. Ia sekaligus menepati kriteria untuk disenaraikan di dalam RTG. Sekarang ini untuk Road to Goal memang top 10 in the world dalam bidang sukan tersebut. Kita akan bantu untuk sukan Olimpik dan saya kira dengan prestasi Izzuddin dan Go, memanglah ada harapan besar untuk kita masukkan mereka dalam jawatan kuasa dalam Road to Goal.
Ahad lepas, Zifi dan Izzuddin raih kejuaraan ketiga mereka musim ini selepas menjuarai terbuka Arctic. Menewaskan beregu kedua dunia dari Denmark, Kim Astrup dan Skarep Rasmussen dalam aksi final. Sementara itu, Kementerian Belia dan Sukan KBS bersama Jabatan Penjara Malaysia komited untuk perkasa program latihan kemahiran golf dalam kalangan belia di penjara seluruh Malaysia. Jelas sana ia dapat membantu meningkatkan kompetensi individu serta membuka peluang pada mereka menceburi bidang pekerjaan dalam sektor industri golf. Beliau percaya dengan bimbingan tenaga pengajar bertauliah daripada Akademi Kemahiran Belia Golf AKBG, peserta-peserta akan dapat latihan yang berkualiti. Kita sedang mulakan pemekasan ini di Jabatan Penjara Kajang dulu. Kita nak fokus dulu kerana berdekatan dengan HQ semua. Tetapi saya telah minta JBSN mulakan program rakan muda di semua penjara untuk golongan muda 15 hingga 30 tahun. Seramai 20 orang prospek lelaki mengikuti latihan kemahiran Siri 1 bermula semalam hingga Jumaat. Prospek yang mengikuti latihan berkenaan berpeluang menyambung pengajian dalam program kursus perkhidmatan KD sepenuh masa selama 6 bulan di AKBG. Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur KLFA sudah mula membayar sebulan gaji berserta dengan sebahagian caruman KWSP dan perkeso kepada pemainnya. Presiden baru Syed Yazid Syed Oman menerusi satu kenyataan berkata pihak DBKL telah nyatakan kesediaan untuk salurkan dana sebanyak RM1 juta hujung bulan ini. Dana tersebut dijangka dapat menyelesaikan sebahagian lagi tunggakan. Bagaimanapun jumlah itu masih belum cukup untuk melangsaikan seluruh tunggakan yang ditanggung. Jelas Syed Yazid ia menjadi tanggungjawab beliau dan barisan jawatankuasa untuk mencari penyelesaian. Beliau turut percaya dengan komitmen dan kerja keras dari semua barisan jawatankuasa eksekutif PBKL ini akan dapat melaksanakan segala yang telah dirancang dengan lebih teratur dan berkesan. Sementara itu, bekas Presiden KLFA Khalid Abdul Samad berharap nasib kaki tangan dan pemain kelab itu akan berubah di bawah kepimpinan baharu. Beliau turut mengalu-alukan kenyataan Presiden baharu Syed Yazid yang mahu fokus untuk selesaikan tunggakan gaji, KWSP dan hutang-hutang lain KLFA serta KLCTFC. Langkah ini penting untuk mengelakkan lesen pasukan daripada dibatalkan. Khalid turut berharap agar usaha mencari pelabur untuk membeli saham syarikat pemilik KLCTFC iaitu KLUFC Sendirian Berhad dapat diteruskan. Beralih ke kejuaraan maraton, Ruth Chepngetich dari Kenya cipta sensasi di Chicago apabila melakar rekod dunia baharu wanita menerusi catatan 2 jam 9 minit dan 56 saat. Atlet berusia 30 tahun itu mengatasi rekod dunia sebelum ini 2 jam 11 minit dan 53 saat milik jago Ethiopia Tix Assefa tahun lalu di Berlin. Sekaligus muncul pelari wanita pertama menang 3 kali di perlumbaan itu selepas 2021 dan 2022. Dengan ketiadaan juara Olimpik Sifan Hassan yang juga juara Chicago 2023, Chepngetich nyata mendominasi perlumbaan. Kejayaan ini turut membuktikan kehebatannya sebagai salah seorang atlet terkemuka dalam acara maraton. Melaksanakan misi, mempertahan maruah, mencipta secara setiap pertemuan, takkan jenta dengan asalkan membuat peluang terus tegakkan satu perjuangan, satu suara akan demi rencana di dada dalam memburu takkan keaduan dengan terbicara. Sekian Stadium RTM dari Sungai Kesegara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua.